Sebaik sahaja air sejuk berlari di kerongkong, urat saraf di setiap sendi badan terasa seperti disentap-sentap. Serentak dengan itu, terdengar bunyi dentuman yang kuat di telinga macam bunyi petir. Cawan di tangan terlepas lalu jatuh di atas lantai. Pecah berderai. Tenaga saya masih lemah dan semakin lemah. Tamar, kau dengar cakap aku ni? Allah tu Maha Esa, berkuasa atas segalanya. Pada Allah kita minta pertolongan. Bacalah surah Al-Ikhlas. Uda Lamat memberikan arahan. Saya terus mengikuti arahannya. 3 kali saya baca surah Al-Ikhlas dengan penuh khusyuk. Ni, Tamar, renung ke sini. Bagaikan kilat saya menoleh ke arah datangnya suara Datuk. Serentak dengan itu, Datuk memegang pergelangan tangan kanan saya. Dia memaksa saya merenung ke arah biji matanya. Renung biji mata aku ni, Tamar. Baik, Tok. Ikut gerak bibir aku ni, Tamar. Ya, Tok. Tumpukanlah perhatian padanya. Pasang telinga kau. Dengar apa yang dicakapkan. Uda Lamat memberikan petunjuk. Saya terus menganggukkan kepala, sedia dan patuh dengan apa jua perintah. Memang tidak sukar bagi saya mengikuti kalimah-kalimah yang diucapkan oleh Datuk. Datuk membaca beberapa rangkaian ayat dari Al-Quran yang pernah saya baca pada setiap malam Jumaat. Ayat-ayat itu bagaikan luput dari ingatan sejak suara aneh menguasai diri saya. Bila Datuk menyebutkannya di hadapan saya, barulah saya teringat dengan ayat-ayat tersebut. Namun pada mulanya, pembacaan saya memang tak lancar. Setelah 3 kali berturut-turut mendengar dan mengikuti gerak bibir Datuk, barulah saya faham. Tidak saya nafikan. Setiap kali ayat-ayat yang Datuk lafazkan itu, saya ikuti dengan penuh perasaan. Dada terasa amat panas. Hati tidak tentu arah, menggelabah tanpa sebab. Uda Lamat, orang tua yang banyak pengalaman dan asam garam dalam kehidupan itu, tidak mahu meninggalkan Datuk sendirian di ruangan anjung rumah. Setiap gerak-geri saya diawasinya, hinggakan gerak telinga, pernafasan, jejari saya tidak terlepas dari pengawasan Uda Lamat. Pada hemat saya, kedatangan Uda Lamat memang dirancang untuk menjadi pembantu Datuk dalam usaha memulihkan diri saya. Bertenang, Tamar, kata Uda Lamat. Bila melihat tubuh saya tersentap-sentap macam terkena kejutan elektrik, badan saya berpeluh dengan banyak. Mungkin peluh itu terjadi akibat cuaca pagi yang kian membahang di luar ataupun akibat daripada tekanan perasaan dalam diri saya. Dia dah lemah tu. Sayup-sayup terdengar suara Datuk. Baca lagi hingga betul-betul lemah. Suara Uda Lamat masih lagi dapat ditangkap oleh gegendang telinga saya. Dan ketika itu saya merasakan diri saya berada dalam keadaan fana dan sepi. Di antara fana dan sepi itu, saya terlihat ada bayang-bayang nipis yang keluar dari tubuh saya. Lebih tepat daripada bahagian dada. Kepulan asap yang nipis itu berpusu-pusu di sebelah kiri saya. Aneh sekali. Kepulan asap yang nipis itu membentuk sifat diri saya. Saya tak berkata apa-apa. Suara saya tak keluar. Mulut bagaikan terkunci. Cuma tangan saya ni tergapai-gapai ke kiri dan ke kanan. Maksud saya tu tidak dapat ditangkap oleh Datuk dan Uda Lamat. Mungkin mereka tidak sedar dengan apa yang terjadi. Bayang-bayang nipis dan halus yang menyerupai diri saya itu terus bergerak ke pintu rumah, berdiri di ambang pintu. Saya lihat diri saya menangis dan meratap hiba di situ, menghempaskan diri pada jenang pintu hingga mengeluarkan darah dari kepala dan muka. Pada paling akhir, saya lihat diri saya itu bertukar menjadi batang tubuh Amjad Kamal, dipamerkan diri di hadapan Datuk. Tetapi bila Datuk melafazkan beberapa ayat dari surah Al-Imran, berbayang tubuh Amjad Kamal berkecai dan hancur lalu bersatu dengan udara, keluar dari rumah dengan meninggalkan jeritan yang halus dan cukup nyaring. Saya bertambah lemah dalam usaha memulihkan saya. Sama ada daripada segi kekuatan tubuh dan otak, Datuk sekali lagi menggunakan ramuan tradisional. Dia tidak memerlukan pertolongan dari nenek, kecuali untuk menyediakan 2 gelas air panas. Dan kali ini Datuk memerlukan tenaga dari Uda Lamat yang begitu matang dengan akar kayu dan pepucuk yang berkhasiat.
Petua pertama Datuk dan Udin Lamat lakukan terhadap saya ialah mandi di ambang pintu. Kemudiannya disuruh berjemur di tengah panas untuk kira-kira 5 minit. Masa berjemur saya itu diawasi oleh Udin Lamat. Datuk pula merebus pepucuk daun. Akar kayunya diketuk ataupun dihimpit dengan satu alat keras dan berat hinggakan mengeluar air. Pepucuk daun yang direbus disuruh makan begitu sahaja. Kepalang pahitnya. Namun apakan daya, saya tidak terdaya untuk membantah. Saya disuruh berehat selama 5 minit dengan berbaring hinggakan saya tertidur. Saya dikejutkan semula dan disuruh minum air madu lebah yang dicampurkan dengan air dari akar kayu. Minum dengan sekali nafas sebelum minum. Baca bismillah dan mohon pada Allah supaya diberikan kekuatan fikiran seperti sedia kala, terhindar daripada pengaruh tak sihat. Datuk mengingatkan saya. Apa doanya, Tok? Berdoalah dalam bahasa Melayu. Allah mengerti apa sahaja bahasa yang diucapkan oleh makhluknya. Namun apa yang penting, permintaan kau mestilah ikhlas, sahut Datuk. Saya lakukan apa yang Datuk suruh. Manisan lebah yang bercampur dengan air akar kayu terus saya teguk. Rasa pahit dengan manis terus menguasa, ia nak tekak. Datuk tersenyum melihat muka saya mula kemerah-merahan. Madu lebah ni memang banyak khasiatnya. Sayangnya, orang kita ni tak tahu nak guna. Orang tua-tua yang tahu macam mana nak jadikan madu lebah ni sebagai ubat. Tak pula diturunkan petua tu pada orang-orang terkemudian daripada dia. Datuk memulakan satu ceramah kecil di hadapan saya dan Udin Lamat. Saya tidak memberikan sebarang komentar kerana dada saya terasa lapang. Dalam beberapa saat sahaja, badan saya berpeluh. Saya rasa bertenaga kembali. Fikiran tidak pula bercelaru dan terasa amat lapang sekali. Kadang-kadang, orang tua-tua ada memberikan petua. Tapi orang golongan baru ni tak nak diamalkan petua tu. Karenanya, petua adalah pendapat kuno, tak sesuai dengan peredaran zaman sains dan teknologi. Akibatnya petua tu dilupakanlah. Kita ni, setinggi melangit sekalipun pelajaran, pandai bergaul dan berbudaya moden. Sebaik-baiknya petua orang tua janganlah kamu lupakan. Udin Lamat seperti menyokong pendapat Datuk. Bila kita tidak lupa asal budaya, petua nenek moyang kita sendiri tu, selamatlah kita dalam hidup, tambah Datuk. Saya tersenyum. Di luar panas kian terik, angin pun tidak bertiup. Namun entah mengapa, dalam cuaca yang agak panas itu, saya mula rasa mengantuk. Udin Lamat menasihatkan saya supaya membasuh muka. Saya terus ke dapur dan basuh muka. Macam mana, Tamar? Tanyanya ketika saya melintasi di ruang tengah. Setakat ni tak ada apa-apa lagi, kata saya. Kamu tu kena badi hutan. Entahlah. Saya terus gelengkan kepala, meneruskan langkah yang terhenti. Sebenarnya, saya ni tak nak mengingati dengan apa yang telah saya alami. Dan secara kebetulan pula, beberapa bahagian daripada peristiwa itu bagaikan terus hilang dari ingatan saya. Jika ada orang yang meminta saya untuk menceritakannya kembali, mungkin sebahagian kecil sahaja yang akan saya ingat. Dah, duduk sini. Udin Lamat memanggil saya. Bila dilihatnya saya mahu duduk di sudut kanan anjung rumah. Sebaik sahaja saya duduk, Datuk terus bangun. Dia menuju ke halaman rumah memperbetulkan kedudukan beberapa batang buluh yang dijemurnya. Menjemur batang-batang buluh yang baru ditebang memang kerja Datuk. Bila buluh-buluh itu berubah warna, Datuk terus membelahnya untuk dijadikan bilah lokah ataupun dibuat raga besar bagi mengisi pisang. Saya tersenyum melihat muka Datuk berkerut-kerut menahan panas. Kedua belah pelipisnya mula ditumbuhi peluh-peluh halus. Saya nak tanya ni, kata saya pada Udin Lamat. Silakanlah, Tamar. Benar ke apa yang terjadi pada saya ni kerana keteguran ataupun kena badi orang mati dibunuh yang bunuh diri? Tanpa segan-segan saya ajukan pertanyaan kepada Udin Lamat. Saya rasa gembira. Angin yang bertiup di luar rumah masuk ke ruangan anjung. Badan terasa sejuk. Saya renung jam yang tersangkut di dinding. Sudah hampir pukul 11 pagi.
Kamu jangan tak tahu, Tamar. Itu bukannya badi, bukannya penunggu ataupun ketegur. Tetapi semuanya itu kerja iblis. Suara Uda Lamat meninggi. Matanya merenung ke arah Datuk yang melangkah dalam panas ke arah anjung rumah. Saya baca ayat-ayat suci waktu berdepan dengan perkara-perkara yang pelik yang saya fikirkan ada iblis ataupun setan yang terlibat sama. Ujar saya penuh yakin. Datuk sampai ke ruangan anjung terus duduk. Soalnya, masa kamu menyebut ayat-ayat suci tu, adakah kamu yakin yang hati dan perasaan kamu tu tak was-was pada dia? Dengan bisikan jahat dan was-was inilah iblis telah menipu Nabi Adam. Menimbulkan rasa was-was memang kerja iblis. Tanpa diduga, Datuk turut campur dalam perbualan saya dengan Uda Lamat.